Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan tentang persekitaran tempat kerja di The Light City Pulau Pinang. Nama saya Nur Nabila Insyirah binti Rahmi Iswandi, nombor matriks 17 DEP 21F1051. Nama saya Nur Syazah Idini binti Syafiq Azmi, nombor matriks 17 DEP 21F1027. Nama saya Muhammad Ali Akif Zafran, nombor matrik 17 DEP 21F1025. Pendahuluan tentang persekitaran tempat kerja. Persekitaran kerja boleh melibatkan interaksi sosial di tempat kerja, termasuk interaksi dengan rakan sebaya, bawahan dan pengurus. Secara amnya dan dalam hal, pekerja berhak mendapat persekitaran kerja yang bebas daripada gangguan. Persekitaran kerja yang bermusuhan wujud apabila kelakuan yang tidak diingini mengganggu prestasi kerja pekerja atau mewujudkan persekitaran kerja yang bermusuhan, menakutkan atau menyinggung perasaan. Istilah persekitaran kerja juga boleh dikaitkan dengan keadaan fizikal bangunan. Persekitaran kerja yang sihat akan bebas daripada masalah yang berkaitan dengan sindrom bangunan sakit dan selalunya disebabkan oleh pengudaraan yang lemah atau pelepasan gas bahan kimia yang digunakan semasa pembinaan. Pengumpulan acuan dan cendawan juga boleh menyebabkan sindrom bangunan sakit. Yang pertama, kualiti udara dan tahap pernafasan. Kualiti udara dalaman menerangkan bagaimana udara dalaman boleh memberikan kesan kepada kesihatan, keselesaan dan kebolehan untuk bekerja. Kualiti udara dalaman yang tidak baik akan menyumbang kepada ketidakselesaan, kesan kepada kesihatan, ketidakhadiran kerja dan produktiviti yang rendah. Yang kedua, pencahayaan dan penglihatan. Keupayaan seseorang untuk melihat dan memproses maklumat yang diterima. Prestasi visual sebahagian besarnya ditentukan oleh pencahayaan, ciri-ciri kualitatif dan kuantitatifnya. Pencahayaan yang direka bentuk untuk menerangi kawasan tanpa peruntukan khusus untuk keperluan setempat dalam kawasan tersebut. Biasanya ini disediakan menggunakan sistem lampu yang menghasilkan cahaya yang seragam di seluruh bahagian dalaman. Manfaat pencahayaan yang baik adalah: yang pertama, membolehkan pekerja melihat dengan selesa perkara yang mereka lakukan tanpa menegangkan mata atau badan mereka. Menjadikan kerja lebih mudah dan lebih produktif, mengarahkan perhatian kepada operasi dan kelengkapan berbahaya, membantu menghindarkan kesilapan dan kemalangan yang teruk. Yang ketiga, dari aspek bunyi dan pendengaran. Pihak yang bertanggungjawab sangat penting untuk mengetahui bahawa pekerja mesti menjaga pendedahan terhadap tahap kebisingan di bawah had oleh kawalan seperti yang dinyatakan dalam Peraturan 15. Seterusnya, untuk memastikan kawalan kebisingan dapat dicapai dengan cekap, tindakan utama berikut harus dikira, iaitu mengutamakan dan menangani risiko, segera mengenal pasti kaedah yang mungkin, menilai tahap pengurangan yang dapat dicapai dengan memperkenalkan kawalan kumulatif, menyusunkan tanggungjawab secara bijak, memantau kawalan dan prestasi. Yang keempat iaitu dari segi suhu dan kelembapan, tekanan panas menyebabkan penyakit tetapi juga boleh menyebabkan peningkatan kemalangan di tempat kerja dan penurunan dalam produktiviti pekerja. Seterusnya, kecederaan pekerja disebabkan oleh suhu yang panas termasuk yang disebabkan oleh telapak tangan yang berkeringat, cermin mata, keselamatan yang kabur dan pening. Aspek yang kelima ialah kawasan atau saiz tempat kerja. Keperluan ruang tempat kerja bergantung pada saiz dan bentuk pekerja semata-mata kerana tempat kerja perlu menempatkan mereka, membolehkan mereka bergerak dengan selamat dan tanpa halangan di ruang kerja, dan membenarkan mereka menyelesaikan tugas mereka. Seterusnya, jumlah ruang yang diperlukan untuk mana-mana individu harus dipertimbangkan. Yang pertama, ketinggian kerja, diletakkan mengikut aktiviti tugasan. Yang kedua, pergerakan di dalam kawasan. Yang ketiga, saiz keseluruhan permukaan kerja. Yang keempat, pelbagai tugas yang dilakukan. Aspek yang terakhir ialah kawasan bersepah. Kemalangan adalah sesuatu perkara yang boleh berlaku tanpa dirancang. Kemalangan boleh diakibatkan oleh dua sebab utama, iaitu tindakan yang tidak selamat dan keadaan kerja tidak selamat.
Antara cara untuk mengelakkan berlakunya kemalangan ialah mengenal pasti hazard-hazard yang terdapat di tempat kerja, menentu dan menyusun risiko hazard tersebut mengikut tahapnya, iaitu sama ada risiko tersebut boleh diterima tanpa apa-apa syarat, risk acceptable, diterima dengan syarat kawalan. Dan terakhirnya ialah penutup. Persekitaran kerja mempunyai kesan positif terhadap kepuasan kerja pekerja. Keadaan kerja yang buruk menyekat pekerja untuk menggambarkan keupayaan mereka dan mencapai potensi penuh, jadi adalah penting bagi pekerja menyedari kepentingan persekitaran kerja yang baik. Ia juga memastikan pekerja organisasi akan mendapat kemudahan bekerja dalam persekitaran yang santai dan bebas, tanpa beban atau tekanan yang akan menyebabkan prestasi mereka menurun. Sekian, terima kasih daripada kami.